semua semua aktiviti pada malam ni direkod dan saya akan upload selepas habis Zoom meeting ni di channel saya, iaitu channel YouTube saya AKAB. Okey. AKAB Ahmad Kamal Abu Bakar. Okey, saya teruskan. Alright, jadi anda tak perlu sangat nak tengok muka saya sangat sebab saya ada dua device ni. Kalau anda scroll tengok ada Empire Bull tu, itu saya juga yang pakai baju biru. Lepas tu pakai cap Adidas, lepas tu muka tak apa-apa nampak. Bukan saya nak lindung. Anda boleh tengok muka saya jelas. Kalau macam ni muka saya jelas. Okay? Taklah handsome sangat, tapi bolehlah. Dah macam selebriti sekarang, jadi rebutan. Okay. Alright. Okay, pertama sekali saya nak kongsikan kepada anda di mana dengar, ada soalan tu, di mana kita mendapatkan maklumat tentang mata wang digital ni. Di mana? Abang Maya pegang apa? Pegang pen ke ataupun saja pegang mulut? Pegang pen ke tu? Okay, tak Alright, boleh clear suara saya? Puan Emilia, clear tak suara saya? Clear Alright, cun. Okay, so dekat sini saya nak kongsikan skrin saya ni supaya anda boleh tengok. Okay, sesi saya ni cuma setengah jam je. Okay, lepas ni saya akan pass kepada business development partnership saya. Okay, iaitu Tuan Salihuddin, dia akan berceritakan tentang teknikal. Okay, saya duk memerhati semua anda yang buka video ni. Kalau boleh buka. Salam perkenalan. Kalau anda buka, maknanya anda berpotensi untuk berjumpa saya dekat luar. Ini bukan giveaway. Okay, siapa yang buka video, anda berpotensi besar untuk berjumpa saya di mana saja anda berada. InsyaAllah saya akan terus meluncur. Okay, jadi Tuan Fairuz dah tentulah memang setiap hari handsome boy kan, setiap hari buka kan. Jadi itulah terpaksa juga saya kena cross over daripada Kuantan, tak boleh terus balik KL, terus masuk Segamat, terus keluar mana, terus memang akan timbul dekat Johor Bahru. Lagi 2 hari kot. Kan, besok, mungkin lusa malam. Saya kena pastikan saya nak sampai satu tempat tu petang sebab saya memang tak boleh tinggalkan Zoom ini. Saya kena pastikan saya sampai tempat tu petang dalam pukul 4, pukul 5. Kalau saya agak-agak tak boleh sampai, maknanya saya akan bermalam di mana tempat untuk saya adakan Zoom meeting. Okay? Alright. So dekat sini kalau anda tengok, ada beberapa aplikasi yang penting di mana hari ni anda nak lihat di manakah sebenarnya untuk kita melihat paparan ataupun record ataupun benda yang tepat. Info yang tepat, bukan benda, info yang tepat tentang mata wang digital. Okey, so dekat sini saya highlightkan kepada anda. Okey, ini dia. Ada dua ni. Ini Coin Market Cap ada dua. Yang satu ni anda boleh, yang dekat atas ni anda boleh download dekat Google Play Store, yang kat bawah ni anda terus boleh masuk dekat www.coinmarketcap.com. Okey. Jadi apa sebenarnya maklumat yang anda perlu tahu? Okey. Kita tengok sini. Alright. Okey, dekat paparan ni sebelah kiri atas tu kalau anda tengok ada lebih kurang 12,000 ada lebih kurang 12,174 mata wang digital. Okey, cryptocurrency. Dia bukan ada Bitcoin aja. Dia bukan saja ada Bitcoin, malahan ada 12,170 mata wang digital yang kita boleh beli dan kita boleh trade. Okey. Alright, nanti macam mana cara nak trade, dekat mana kita nak trade. Ini info yang pertama, saya bagi tahu ada 12,170 mata wang digital yang ada di seluruh dunia. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua anda tengok yang saya bulatkan ni. Ini dia panggil exchanger. Okey. Kalau macam ni suara saya jelas tak? Saya letak telefon saya pegang pernah juga kan. Okey, boleh jelas tak suara saya? Lia, boleh dengar suara saya jelas tak? Clear Boleh dengar clear? Tuan Fairuz, clear tak suara saya? Gema sikit. Okey, clear. Okay. Ada gema. Okay. Okey, tak apalah clear Boleh clear Clear. Dengar, okey. Idham, terima kasih Idham. Okey. So dekat sini kalau anda lihat,
exchanger dalam dunia ni ada 413. Ada 413. Exchanger ni apa? Exchanger ni tempat kita memperdagangkan cryptocurrency yang kita beli. Okey. Kalau anda beli kripto, exchanger ni lah tempat kita memperdagangkan, bukan memperdagangkan manusia, memperdagangkan mata wang digital itu sendiri. Okey. Alright. So itu yang kedua. Yang pertama, anda dah tahu dalam dunia ada 12,170 mata wang digital. Yang kedua, anda dah tahu ada lebih kurang 413 exchanger yang kita boleh gunakan untuk kita membuat pembelian ataupun penjualan mata wang digital. Okey. Yang ketiga, ini penting Anda tengok kat sini Yang ni benda-benda penting. Okey, dalam tempoh waktu 24 jam dalam tempoh waktu 24 jam, transaction, okey, transaction penjualan dan pembelian cryptocurrency yang berlaku di seluruh dunia ni mencecah hingga 97 bilion US dollar. Abang Mayit besar tak Abang Mayit? Dia punya tukaran orang beli coin tu, orang jual coin tu, orang beli coin tu, tak payah jebik-jebik kan orang coin. Dia penjualan pembelian mata wang digital tu okey, mencecah hingga 97 bilion US dollar. Bayangkan daripada 97 bilion US dollar transaction tu, kalau kita berada di dalam tu 0.001% kita dapat keuntungan. Okey tak? Okey lah, betul tak? Kan? Alright, tak payah banyak. Bukan kata itu transaction tu, turnover tu terlampau besar. Jadi kalau kita dapat sikit daripada turnover tu pun dah syukur alhamdulillah. Okey. Alright, saya tinggalkan bahagian turnover. Okey, yang ketiga, saya nak klik dekat sini Okey, saya akan klikkan dekat 413 tu. Okey, saya akan klikkan dekat 413 tu dan anda akan lihat dekat sini. Okey, ini dia exchanger Dalam dunia ni ada 413 exchanger yang kita boleh gunakan, di mana hari ini exchanger yang pertama di dunia yang mendapat tempat pertama di dunia yang menjadi pilihan utama di seluruh dunia adalah Binance. Okey. Abang Mayit, Binance ni dia macam Maybank lah, kan? Macam Maybank, macam CIMB, tapi dekat dalam dunia kripto dia tak panggil bank. Dia panggil exchanger. Okey. Tempat kita simpan duit. Okey, sebab modal anda semua dekat exchanger. Okey. So Royal Q ni adalah satu alat sahaja untuk membantu kita membuat trading di Binance dan di Huobi Global. Ada dua exchanger yang kita gunakan. Okey, jadi kita tak perlu lagi nak hantar duit pada syarikat, kita bukan nak hantar duit pada saya, anda tak perlu hantar. Kalau nak beli USDT, ada orang tu kan, dah 2 kali ke 3 kali beli USDT, itu tak apa kan. Tapi kita itu nak beli USDT, tapi kalau modal anda sendiri memang ada dekat akaun anda sendiri. Okey. Kita semua sama, seluruh dunia sama, yang dah ada lebih kurang 200,000 subscriber Royal Q ni dalam masa 6 bulan, seluruh dunia dah ada 41 buah negara. Jadi semua buat benda yang sama, sewa robot sama, harga sama. Tak adalah kata Malaysia lain, dunia lain tak ada. Okey. Satu dunia sewa robot ni setahun $120. Semua sama. Okey. Tak ada siapa yang berbeza Okey. Jadi saya harap anda dapat ikut apa. Kalau tak dapat ikut apa, nanti saya akan hantar recording ni dekat live streaming YouTube saya dekat channel YouTube saya. Okey. Alright. Anda dah faham ini yang ketiga. Okey, yang keempat saya nak kongsikan pada anda. Okey, ini dia penting juga Okey. Dalam Binance, dengar dalam Binance ni ada 386 mata wang digital yang kita boleh trade secara manual tanpa Royal Q. Nampak? Ini ilmu yang kita nak kan. Tanpa Royal Q pun anda boleh ada 386 mata wang digital yang anda boleh trade secara manual. Okey, kalau dekat Huobi Global ni ada 356 mata wang digital yang kita boleh trade secara manual. Maknanya kalau tanpa Royal Q pun kita boleh trade. Betul tak? Tapi kalau nak trade manual ni, kita kena ada knowledge, kita kena ada pengetahuan, kita kena ada ilmu. Betul tak? Okey, walaupun dalam spot trading ni anda tidak akan mengalami apa-apa kerugian walaupun harga coin jatuh, tetapi kalau anda trade secara manual, yang pertama anda kena monitor graf. Anda kena monitor market. Anda kena buat buy and sell secara manual. Okey? Jadi kalau kata manusia ni dia tak boleh dalam trading, spot trading ni, manusia tak akan mampu buat pembelian ataupun penjualan coin dalam saat yang sama, dalam minit yang sama. Okey, tak mampu. Okey,
Tapi robot Royal Q ni dah disettingkan AI, dipanggil AI, Artificial Intelligence. Okay. Dan dalam bentuk financial app, okay, apps, dalam bentuk aplikasi kewangan. Abang Mak Ye, dekat telefon smartphone tu ada banyak apps, betul tak? Aplikasi ada banyak. MySejahtera mesti ada, wajib, betul tak? Kan? Lepas tu adalah app, aplikasi yang lain-lain. Adakah aplikasi yang ada dekat telefon anda tu boleh memberi pendapatan sampingan pada anda? Saya nak tanya sikit, boleh tak? Ada tak? Ada tak aplikasi dalam handphone anda tu yang boleh memberi pendapatan kepada anda, bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan, tapi bukan dalam harian, tapi dalam, nak bagi apa? Saatan. dalam minit. Okey. Aplikasi Royal Q ni boleh memberi pendapatan pada kita dalam kiraan minit, dalam kiraan saat. Okey. Okey, jadi hari ini adalah satu aplikasi yang wajib ada di setiap mobile telefon rakyat Malaysia. Okey. Kalau anda boleh download WhatsApp, kalau anda boleh download Facebook, kalau anda boleh download Instagram, Twitter, lepas tu TikTok, okey, lepas tu apa lagi? Lazada, Shopee, okey. So semua aplikasi itu akan mengeluarkan wang, betul tak? Dia tak masuk. Tapi aplikasi Royal Q ni yang kita panggil financial app ni adalah satu aplikasi yang boleh kita jana pendapatan walaupun Zawani tak ada pengalaman, Zawani tak tahu, Zawani tak pandai. Okey, tapi sebenarnya aplikasi ni khusus untuk orang yang macam saya, tak pandai. Saya tak tahu background anda, tapi minta maaf, saya bukan pandai bercakap ni sebab saya pandai kripto. No, saya bukannya datang daripada dunia kripto. Abang Ye saya rasa baru dalam usia baru dalam 35 kot. Tak sampai 40 lagi. Dah 40 ke belum? Dah 40? Usia berapa Abang Ye? Saya nak tanya sikit. Usia berapa? Tak dengar. Buka mic tu sekejap. Buka mic sekejap. Nak tanya usia dulu. 43. 43 itu Bad kami Kazi jawab kan. Okey, jadi hari ni kalau anda tanya saya usia saya berapa, saya tak malu nak bagi tahu. Nampak macam 40-an tapi saya dah 53. Kan? Cik. Saya dah 53. Dah tentu dah orang yang berusia 53 tahun ni bukan dunia kami. Dan untuk pengetahuan anda, okey, kita tengok peredaran zaman. Sebab saya punya waktu ni sikit je. Saya nak bagi sedikit gambaran pada anda. Okey. Waktu handphone tak ada okey, saya nak tanya anda. Anda ingat tak zaman pager? Zaman pager, ingat tak pager? Siapa yang ada pernah pakai pager? Kan, bila orang nak telefon kita, dia masukkan nombor pager. Lepas tu pager tu berbunyi dekat tepi, dekat pinggang ni, kita ambil tengok, oh ada orang telefon, betul tak? Zaman siapa yang pakai pager dah kira A dah. Betul tak? Zaman siapa pakai pager tu dah kira golongan kayangan lah orang pakai pager ni kan, betul tak? Kan? Waktu tu saya memang datang dunia pager. Okey? Setiap kali pager berbunyi kita kena teruk pergi public phone, betul tak? Kalau ada telefon kat rumah senanglah call terus, tapi setiap kali kalau macam saya yang buat marketing ni, okey, yang tak ada dekat rumah, jadi bila pager berbunyi, sibuk pergi public phone, telefon. Bila pager berbunyi, maksudnya duit masuk. Okey. Lepas dunia pager, dia keluar satu mobile yang tak pakai SIM card, tapi dia pakai line saja. Ingat tak? Okey. Ada yang jinjitnya tu kan. Dia panggil mobile tu. Siapa yang kontraktor tu kan, dia pergi, dia bawa tu yang satu kotak tu warna hitam tu, telefon dia besar tu kan, itu mobile phone yang paling latest masa tu. Siapa pakai mobile phone tu masa tu, dia dah memang kayangan lah. Telefon atur, betul, telefon atur memang kayangan lah. Okey. Lepas tu Nokia. Belum ada smartphone lagi. Nokia masuk pasaran, dia keluarkan. Okey, macam-macam lah, 3310, 7510, Nokia sabun, Nokia itu, Nokia ni, betul tak? Kan? Sekarang ni saya nak tanya, anda yang dah ada dalam Zoom ni, dah tentu dah tak pakai 3310, betul tak?
Waktu tu 3310 melakar satu sejarah kepada Malaysia bahawanya satu-satunya telefon yang kalau suami isteri bergaduh, kalau guna 3310 tu balin kat dinding, ambil balik, cantum balik, ada line balik. Dunia tu masih ada. Ramai orang ingat lagi Okey. Tapi teknologi makin lama makin canggih, keluarlah satu smartphone, okey, satu smartphone yang ada Android, yang boleh kita surf internet, yang boleh download, okey. Jadi hari ini sama juga. Okey. Saya nak tanya dekat sini. Kalau anda tanya anak anda, okey, Tuan Fairuz ataupun Mak Ye ataupun Bad, kalau tanya anak kat rumah tu, nak, kau tahu tak Kodak 12 24 36? Tanya dia Kodak 12 24 36, dia tahu tak? Saya rasa confirm dia tak tahulah. Okey. Tiada siapa pun dalam dunia ni sekarang ni yang beli filem Kodak untuk masukkan Kodak nak ambil gambar pakai filem. Ada tak lagi? Dah memang tak wujud lagi dah. Itu sebab Kodak jatuh. Nokia jatuh. Sebab apa? Dia tak ikut peredaran zaman. Okey. Jadi hari ni zaman aplikasi, betul tak? Betul tak? Hari ni Mak Ye, kalau dah ada dua dos nak masuk mana-mana premis kena tunjuk fully vaccinated, betul tak? Okey. Kalau tak boleh masuk. Okey. Nampak tak betapa pentingnya aplikasi sekarang? Okey, jadi dunia dah berubah. Jadi hari ini adalah financial app. Ini adalah aplikasi keuangan yang perlu ada dalam telefon anda masing-masing untuk jana pendapatan. Okey? Faham Boleh Boleh faham Okey, bagus. Saya tak nak ambil masa lama-lama. Okey, sebab apa? Sebab mungkin malam ni pun Tuan Saleh pun akan kongsikan pada anda secara basic saja supaya anda boleh faham. Okey, yang bahagian ni faham Abang Mahir faham Ini adalah bursa saham cryptocurrency. Okey, faham Okey, ini boleh download dekat Google Play Store. Pergi dekat Google Play Store, okey, download saja Coin Market Cap. Faham? Pandai chatting nampak? Siapa ajar tu? Tak ada siapa ajar, tapi pandai. Okey, sebab anak kita main PUBG, anak kita main Mobile Legend, kita pun tak ajar dia, betul tak? Mana pernah kita ajar dia anak kita? Dan hari ni anda jangan rasa malu, jangan rasa macam ni. Kadang-kadang ada benda dekat smartphone kita ni, kita tanya anak kita, betul tak? Betul tak? Kita tanya pada anak kita, macam mana nak download ni? Nampak tak? Okey? Tu dia. Okey. Jadi saya tinggalkan anda dekat bursa saham cryptocurrency. Saya terus pergi saya ada masa lebih kurang dalam 7 minit lagi insya-Allah. Okey. Kita terus pergi ke exchanger Tadi anda tengok exchanger yang kita gunakan Binance, okey. Ini Binance. Okey. Dekat Malaysia seperti yang dah sedia maklum, dekat Malaysia ni Binance sudah tidak boleh beroperasi, okey. Dah tak ada dalam Google Play Store, okey, dah tak ada dekat dalam iOS, tapi kepada pemegang akaun seperti orang lama, kami masih lagi boleh menggunakan Binance, masih seperti biasa. Kita boleh berurusan. Cuma orang baru saja, anda kalau nak bermula dengan Royal Q, anda kena download Huobi Global. Ni dia Huobi Global. Ni dia interface dia Okey. Huobi Global di mana hari ni wajib. Dengar betul-betul walaupun anda timbalan Perdana Menteri, walaupun anda Menteri Kewangan, walaupun anda Menteri Pengangkutan, walaupun background anda apa saja pun, kalau anda nak bermula dengan Royal Q ni, anda perlu buat 4 perkara penting di dalam exchanger ni. Okey. Yang pertama adalah okey, sekejap saya dah login ke belum? Okey, belum sekejap saya login dulu. Sekejap sekejap. Okey, sekejap saya login dekat exchanger saya dulu. Okey, ini akaun saya Okey, I'm not robot. Nampak dia tanya. Yang robot ni Royal Q je, tapi Huobi ni tanya. I'm not robot. Okey, yes. Jangan kata tak pula kan. Okey, kita pergi dekat saya gunakan saya guna Google Authenticator, sistem orang kata sistem security yang paling secure lah Okey.
Okey, pergi sini. Okey, saya masuk sini. Okey, ini akaun saya. Jadi apa yang perlu anda buat? Apa yang perlu anda buat? Okey, ini adalah interface dia. Yang pertama download. Dekat Google Play Store dia ada macam-macam Huabi. Jangan tersalah Huabi pula. Anda type Huabi Global. Okey, anda type Huabi Global. Sekejap saya tunjuk ada. Nanti lain pula dia downloadnya. Bila download lain tanya saya, macam mana saya tak jumpa. Pergi dekat Google Play Store. Anda type dekat sini. Okey. Sekejap. Huabi Global. Huabi Global, nampak tu yang atas sekali tu. Huabi Global. Dia suruh saya update. Sebab apa saya dah lama tak update. Okey. Huabi Global, dekat sini anda boleh download lah. Okey. Dia suruh update juga dekat Huabi Global ni. Okey, tak apa. Alright. Saya terus pergi kat sini. Okey, yang pertama anda kena download dulu. Okey. Anda kena download dulu aplikasi Huabi Global. Itu yang pertama. Yang kedua, anda kena buat pengesahan. Abang ini kena buat pengesahan. Okey. Maksudnya kena buat verifikasi ataupun buat pengesahan. Ini adalah akaun kita. Macam mana cara nak buat? Okey, ada gambar kartun sebelah kiri dekat atas ni. Ada kartun pakai mask. Nampak tak sebelah kiri kartun pakai mask? Nampak tak? Dekat Huabi punya kartun ni pun dia pakai mask juga. Nampak tak? Sebelah kiri atas ni saya tunjuk ni. Ni. Nampak tak ni? Kartun pakai mask. Nampak Okey. Ada gambar kartun pakai mask. Anda terus klik gambar kartun ni. Okey, dia akan keluar apa? Dia akan keluar macam ni Okey, kita kena buat pengesahan ID verification ni. Yang ni. Anda kena klik dekat situ, lepas tu dia akan keluar apa? Dia akan keluar 2. Okey, anda ikut saja arahan. Anda kena buat verification exchanger dengan P2P. Okey. Anda klik saja button warna hijau tu, lepas tu ikut saja arahan yang Huabi minta pada kita Okey. Ini pengesahan. Okey, pengesahan akaun lah. Kalau Abang Ye kalau buka akaun dekat Maybank, ada tak Maybank minta kita punya photostat IC? Ada tak? Mesti ada kan? Lepas tu photostat IC tu dipalangkan. Sama juga nak beli kereta pun nak photostat IC yang dipalangkan. Betul tak? Sebab apa? Dia nak tengok. Okey, akaun ni pemegang dia ikut panduan kad pengenalan kita. Okey? Alright. Kalau dah buat pengesahan, apa perlu yang anda buat? Okey? Yang ketiga, ini wajib Ini benda-benda wajib. Okey? Yang pertama anda download. Okey, sebentar Yang pertama anda download. Okey, anda download aplikasi. Yang kedua, anda buat pengesahan. Okey, pengesahan akaun. Yang ketiga, anda kena beli USDT. Apa USDT ni? USDT ni adalah mata wang digital, bukan untuk ditradingkan, tapi untuk digunakan bila anda mahu buat pembelian mata wang digital yang lain. Dia bukan RM. RM tak boleh beli Bitcoin. Rupiah tak boleh beli Bitcoin. Okey. Sing dollar tak boleh beli Bitcoin. Okey. Duit apa pun tak boleh beli Bitcoin. Yang boleh beli Bitcoin ataupun koin-koin yang lain adalah USDT. Okey. Kalau USD itu anda dah biasa dengar. Tapi dia dalam bentuk mata wang digital ni, kalau T tu maksud dia Tether. USDT Tether. Kena beli. Okey. Kalau tak pandai beli, minta kawan-kawan yang jemput anda untuk beli. Anda dah download, dah buat pengesahan, lepas tu tak tahu macam mana cara nak beli. Kadang-kadang tahu, tapi kalau tahu pun macam dia sibuk sangat, tak boleh nak beli sendiri kan. Dia beli, ada yang beli kat saya kan. Kadang-kadang bukan ini, tak yakin. Kadang-kadang tak yakin. Takut tak jadi kan, takut beli tak jadi, takut kan. Tapi kalau beli dengan saya senang. Berapa je anda nak beli? Anda nak beli berapa banyak USDT? Berapa banyak jumlah anda nak beli? Kalau susah sangat nak beli, anda boleh berurusan dengan saya. Saya boleh tolong belikan. Okey, tolong belikan. Okey, kalau susah sangat nak beli, saya boleh tolong belikan. Okey. Tapi kena ada upah lah.
Upahnya bila saya sampai tempat anda, anda kena siapkan lah roti canai ke, goreng pisang ke kan. Teh tarik ke, itu cukup lah kan. Okay. Alright. Okay, yang keempat kita kena buat API link Okay. Macam mana cara nak beli USDT, saya tunjukkan basic lah supaya, sebab apa? Sebab Royal Q ni dia tidak ada beban moral langsung Sebab kami sebenarnya Royal Q dia tak pegang duit kita. Okay. Saya pun tak pegang duit Abang Mayek. Okay. Anda tak payah transfer dekat akaun bank saya. Okay. Anda tak perlu nak transfer duit ni Anda tak perlu, sebab dekat sini tak ada package. Okay. Dekat sini tak ada package, dekat sini tak ada ROI. Okay, dia tak ada. Kalau anda kata, kalau aku masuk $1,000 tiap-tiap bulan, aku dapat berapa persen? Minta maaf, kalau ada minat bahagian tu dekat sini, delay. Tak ada. Dekat sini tak ada. Okay. Dekat sini, ini bukan syarikat investment, ini bukan syarikat investasi bodong, BO bodong kata orang Indonesia. Okay. Ini bukan tempat untuk anda letak, lepas tu nak profit yang tetap. Dekat sini tak ada. Dekat sini tak ada 1 hari 1%, 1 hari 5%, 1 bulan 20%. Tidak ada. Okay, sebab apa? Semua mengikut pasaran cryptocurrency turun dan naik pasaran. Okay, faham tak? Jadi berapa saja modal anda dekat Binance, berapa saja modal anda dekat Huobi, anda tak perlu takut. Modal tetap dekat sana, cuma Royal Q ni tolong anda trade saja. Okay. Berapa persen nak satu hari? Abang Mayek, kalau dia beri peluang, kalau market tengah bagus, berapa persen satu hari nak? Mestilah nak tinggi, betul tak? Kan? Tapi kalau minimum pun, kalau market tengah jatuh pun, kalau minimum satu hari kita dapat 1%, okey tak? Okey lah, daripada tak ada langsung kan. Nampak tak? Okey. Alright, jadi saya akan tunjuk macam mana cara untuk membuat pembelian USDT Okey. So anda klik dekat P2P ni macam mana cara nak beli USDT, anda klik dekat P2P ni, dia akan keluar apa tau? Dia akan keluar macam ni. Ini adalah broker-broker. Okey. Jangan nak tunjuk muka terperanjat sangat. Ini adalah broker-broker. Ini adalah broker yang ada dalam Huobi Global yang kita boleh beli USDT. Tapi kalau anda tengok tu jumlah dia, Abang Mayek nak beli minimum berapa? Dekat sini kalau dia tengok sini, kalau kita nak beli dekat broker-broker ni, minimum 4,000 sampai 336,000. Dekat sini 2,500 sampai 118,000. Dekat sini 5,000 sampai 145,000. Dekat sini 5,000 sampai 13,000. Okey, dalam jumlah yang besar lah. Tapi cukup sekadar kalau anda tak nak beli dalam jumlah yang besar. Kadang-kadang saya tak tahu Saya tak tahu background financial anda. Okey. Saya cuma kenal anda dalam Zoom meeting. Kalau anda buka video, insya-Allah kita akan jumpa kat luar. Tapi dekat sini, okey, kenapa anda perlu beli USDT? Sebab anda dah tahu jawapan dia. Sebab USDT ni untuk kita aktifkan akaun Royal Q. Okey? Right. Jadi, dekat sini saya tunjuk kalau nak beli dalam jumlah yang kecil, Abang Otai, miau tu. Saya tak boleh tengok miau Tadi saya makan pukul 7.30 tadi, ada 2 miau datang kat saya. Terpaksa saya order 2 ketul ayam goreng. 2 ketul ayam goreng bagi dekat miau. Saya makan, dia pun nak makan juga. Okey, tak apa. Okey, kalau kita nak beli dalam jumlah yang kecil, anda klik ni Ni, fast ni. Okey, anda tukarkan mood dia. Anda tukarkan jadi OTC. Okey. Nak beli berapa? Nak beli RM1,000 pun boleh. Harga hari ni 4.23. Okey. Alright. Nampak tak situ? Abang nampak Jadi kalau kita dah letak RM1,000, katalah RM1,000 berapa dolar? 232 lah, lebih kurang 230 230 Okey. Kalau kata RM1,000 ni, anda punya USDT anda akan dapat lebih kurang USDT 230. Okey, 230 USDT. Anda klik saja button buy now ni, bermakna anda sedang berurusan dengan broker. Bila anda klik button buy now ni, broker akan hantar account number Okey. Dia akan hantar account Maybank to you ataupun CIMB Click ataupun apa-apa bank. Okey. Dekat bawah ni ada tulis paid. Dekat bawah ni ada tulis paid Okey, selepas anda buat transfer baru anda tekan button paid ni. Okey. Lepas anda buat transfer duit katalah anda transfer
anda transfer RM1,000, lepas anda transfer dekat akaun bank tersebut, baru anda tekan paid. Bila tekan paid, barulah broker akan hantar USDT di dalam akaun Huobi anda. Okey, boleh faham Clear Tak apa, kalau tak clear tak apa. Habis program Zoom meeting ni saya akan upload saya punya kita punya Zoom meeting ni dalam YouTube channel saya Okey. Alright, faham jadi itu dia step dia. Jadi itu yang wajib. Okey, yang wajib. Yang pertama download. Okey. Yang pertama download, yang kedua anda kena buat pengesahan. Okey, pengesahan akaun. Yang ketiga saya baru tunjukkan anda kena beli USDT. Okey. Yang keempat anda kena buat API link. Okey, API link ni last saya akan tunjuk nanti Okey, macam mana nak beli buy card. Senang saja nak beli buy card, sama juga. Okey, ada yang tanya kat sini Kun Tumi. Dia kata macam mana nak beli guna kad. Senang je, anda pergi dekat sini. Dia ada dua. Tadi yang saya tunjuk tadi guna P2P. Kalau anda nak pakai anda punya debit card ataupun credit card, anda klik saja ni. Okey, klik saja buy with MYR, Visa ataupun Mastercard. Klik kat sini. Sama juga. Okey. Bila anda klik buy now tu, anda bayar menggunakan credit card ataupun debit card. Okey, simple je Okey, terpulang pada anda sama ada anda nak menggunakan P2P, menggunakan bank account ataupun nak gunakan debit card ataupun credit card. Terserah kepada anda. Okey. Alright. Okey. Jadi saya dah sampai waktu dia. Jadi dekat sini kalau kita tengok dekat sini, bila tiga perkara ni anda kena buat. Yang keempat tu anda kena aktifkan dulu. Nanti saya tunjuk. Tadi anda ada beli USDT berapa? Anda ada beli USDT 230, betul tak? Okey. Anda kena transfer, okey, minimum 130 lah, minimum 130 130 Anda kena transfer 130 ke Royal Q. Okey. Kenapa kena transfer 130? Sebab 120 adalah sewa. Sewa robot. Okey, sewa robot untuk 1 tahun. Dan $10 tu untuk penolakan keuntungan. Okey, bila kita buat profit, dia akan tolak 20% daripada $10 tu. Tak banyak lah Okey, dia tak usik modal kita Okey, jadi kalau anda transfer 130 ke Royal Q, jadi modal anda untuk trading cuma tinggal $100. Okey. Kalau nak belajar-belajar, okey. Alright. Kalau kata nak tamak-tamak, terserah pada anda. Berapa saja modal yang anda ada dekat Huobi, kami akan tunjukkan cara macam mana nak buat pembelian, settingan. Okey. Kalau modal macam ni, macam mana setting. Kalau modal macam ni, macam mana setting. Kalau modal yang macam ni, macam mana setting. Kita akan tunjukkan. Okey. Alright. Saya dah lebih masa tak apa Okey. So saya nak tunjukkan ini nanti anda boleh pergi dekat sini saya tunjuklah nanti tak jumpa pula kan. Okey. Saya pergi dekat sini. Ini channel saya channel YouTube saya. Abang Mak Ye tengok tu channel. Pergi dekat YouTube cari AKAB. Okey. AKAB, Ahmad Kamal Abu Bakar. Okey. Dekat sini ada banyak recording yang kita dah record semalam punya, okey. Kemarin punya, okey. Ini baru kita buat record Okey. Alright. Jadi saya rasa elok saya di sini saja sebab apa rakan sejawat saya nampaknya dia dah bersedia, okey. Walaupun dia duduk dekat gelap tapi saya nampak dekat dia yang terang. Dekat dalam video ni terang terang nampak tu. Okey, terang sangat Okey. Alright. Jadi saya tak nak buang masa, saya akan jemput rakan sejawat saya iaitu Tuan Ahlego ni, iaitu nama betul dia Salahuddin Salahuddin, Tuan Salahuddin. Ada yang panggil Pak Din, ada yang panggil Ahlego, ada yang panggil Awi. Okey. Alright. Jadi beliau akan berceritakan tentang teknikal pula macam mana nak beli coin, macam mana nak setting robot. Okey, anda dengar je. Anda lepas tu nak tanya boleh Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya serahkan Zoom meeting ni dengan rasminya saya menyerahkan kepada Tuan Ahlego. Mungkin saya bagi dia 30 minit tapi kadang-kadang
biasalah teknikal bila teknikal ni, orang teknikal ni dia lebih detail, kadang-kadang sampai 40 minit. Anda dengar aja. Okey, dapatkan pengetahuan. Tak tahu tanya dia. Anda boleh waktu dia memberi penerangan, anda boleh chatting, masuk dekat bahagian chat tu tanya. Kalau tanya contoh, Tuan Saleh, kalau modal saya macam ni macam mana, nak setting macam mana layer dia, macam sistem pertahanan dia macam mana, anda boleh tanya dekat chatting. Okey. Alright. So sampai membuang masa, saya menjemput Tuan Salehuddin kita, iaitu Tuan Ahlego kita. Diserahkan di hujung katil sana, iaitu Tuan Ahlego. Silakan Tuan Ahlego. Tuan Ahlego. Silakan Tuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Kamal aka B Ahmad Kamal Abu Bakar. Abang Kamal ni dia dah macam selebriti dah. Saya ikut dia ni hari yang ketiga daripada Penang. Semalam dekat Kelantan dan hari ni kat Kuala Terengganu. Memang full swing dipanggil. Tapi kita orang tidak meredah secara haram sebab kita orang ada kebenaran merentas negeri semua, tidak perlu risau, semua benda tu memang ada kebenaran. Jadi memang tanggungjawab Abang Kamal, memang dia akan buat Zoom ni setiap malam, untuk memang tanggungjawab kita lah untuk memberi kefahaman dan juga berkongsi apa yang perlu dalam Royal Q ni. Jadi dekat sini part saya adalah part teknikal. Dekat sini saya cerita yang nipis-nipis saja. Maksudnya nipis-nipis tu maksudnya yang mudah-mudah saja, yang asas dan yang sangat basic. Sebab apa? Sebab dalam teknikal ni sebenarnya dia fleksibel. Dia macam contohnya dia tak ikut, kita tak ada satu ketetapan yang semua kena follow benda ni. Dia bergantung kepada salah satunya faktor apa nama modal kita tu, sasaran kita. Tu suara dekat laptop tu slow kan? Tak ada, memang tak ada, tutup. Okey. Okey, teruskan. Okey, jadi apa nama? Jadi sebelum ni memang saya cerita detail saya cerita detail tentang setting, tapi saya dapat banyak soalan daripada sebentar. Saya kalau ada bunyi 2-3 kali ni saya tak boleh nak fokus. Sebentar. Tengok mana ada yang buka. Okey. Abang punya ni. Mic. Bentar. Okey. Jadi sebelum ni saya dapat banyak, lepas Zoom ni, memang waktu Zoom ni dia orang tak tanya. Banyak yang tak bertanya, tapi bila katakan selepas Zoom, besok hari je banyak yang mesej saya bertanya soalan mengikut kehendak mereka. Dia kata, ada yang dia kata saya modal macam ni, saya nak start macam mana, saya macam ni punya modal, saya ada juga yang dia nak untung 100,000 satu bulan. Modal tak ada masalah. Saya kata kalau modal tak ada masalah, memang tak ada masalah untuk saya setting. Cakap kan? Ada, memang ada. Kan? Dan Tuan Kamal baru minggu lepas transfer semua duit dia masuk ke USDT, masuk ke dalam dia punya Huobi. Dia punya sasaran 100,000 sebulan. Dan itu terpulang pada dia. Memang dia nak trade. Memang kadang-kadang memang ada orang dia terlampau banyak duit. Jadi dia ada sasaran dia masing-masing. Jadi yang ni saya tak boleh cerita kat sini sebab ini ikut masing-masing. Saya cerita apa setting asal yang robot buat dan apa fungsi-fungsi yang ada dalam setting tu. Jadi bila kata anda boleh tahu sendiri, anda boleh fikir sendiri ikut anda punya sasaran dan target. Kalau anda tak tahu macam mana nak simpulkan, anda terus boleh tanya kat sini nanti. Nanti Tuan Kamal dia bukakan apa nama pertanyaan ni kat sini, open, anda boleh tanya dan insya-Allah saya akan jawab. Okey, sebelum saya mulakan, saya mengucapkan selamat datang pada beberapa nama ni. Okey, pada Puan Rina. Memang Puan Rina memang selalu follow, dan juga Ira daripada Alostar. Dan ini yang dah lama tak muncul. Memang terkejut saya kepada Puan Safra Hussein. Safra Hussein ni dia lama menyepi, mungkin sebab pandemik itu hari.
Ini dia ni kalau muncul kat market balik memang laju. Saya Dia buat live. Yusuf, orang baru. Okey, alhamdulillah Yusuf. Halim. Okey, alhamdulillah Yusuf. Nanti Yusuf penghulu bawah Syafiq tak apa nanti Allah. Yusuf boleh chat kat sini buat pertanyaan dan lepas daripada sesi. Okey, harap mana yang ini untuk sesi teknikal ni saya sikit sajalah. Saya terangkan bagaimana nak beli coin dan juga bagaimana nak buat setting dan saya cerita fungsi setiap setting yang ada dalam Royal Q. Okey, jadi saya sini buat share untuk skrin ni. Selamat datang Puan Amelia. Puan Amelia ni hari-hari ada sini. Dia setiap dia konsisten. Tak dengar. Abang Din tak dengar. Sekejap ya. Hello, Assalamualaikum. Tak dengar lah. Hello. Tak dengar. Ada masalah ke? Okey, dengar? Tak dengar. Dengar okey. Minta maaf lah saya line kat okey. Minta maaf banyak. Kita buat daripada hotel ni lah. Dia tidak menentu kan. Jadi terima kasih kepada yang tegur tadi bagi tahu. Okey. Jadi kat sini saya tunjuk secara teknikal untuk kita punya pembelian secara teknikal fungsi setiap button ataupun fungsi setting-setting yang ada di dalam supaya nanti kita boleh compile sendiri apa yang kita nak kan. Jadi mana yang tak faham tak apa boleh tanya kemudian di Q&A nanti Okey. Jadi secara ringkas saya tunjuk sikitlah.
bila kita start trade kita ada tengok kita punya portfolio di sini pulang anda pakai apa. Kalau ada pakai Binance, dia ada Binance sini. Kalau ada pakai Huobi, dia ada Huobi di sini Okey, kita tengok kat sini saya ada lebih kurang dalam 5 coin Jadi kalau ada tengok kadang-kadang float dia menakutkan, tapi tak ada masa trader ni kita dah biasa dah, kadang-kadang float tu tinggi kan. Dan kadang-kadang dia yang penting dia sentiasa jalan jadi contohnya kalau kita letak 5 perangkap, 5 coin yang kita beli, dan hari tu tak semua akan beli kita profit. Jadi mungkin ada 2 atau 3 kan. Jadi 2 3 tu dah cukup untuk sampaikan sasaran kita. Kalau 5 tu memberi profit kepada kita, alhamdulillah hari kita kena jackpot lah contohnya. Kan macam ini ada 2 je income hari-hari profit tu CRV. CRV dia tetap memberi saya income. Saya masih ada dia punya sub. House tu masih ada sampai layer ke-13 dan 14, 15 ada lagi, dan ini memberi saya income setiap minit kalau kita tengok kat sini. They sell and buy untuk CRV ni jadi aktif walaupun 7%. Itulah kelebihan yang ada pada Royal Q saya yang tak ada. Saya saya ada banyak pengalaman dengan robot ni, Tuan Kamal tahu. Jadi kita banyak robot dan memang saya tersangkut Royal Q ni sebab perkara macam ni. Royal Q dia sentiasa up to date. Apa yang trader ni bagi tahu, kita ada kelemahan apa semua ni, dia akan cuba cari kelemahan tu, bagi benda tu jadi satu kelebihan kepada kita kan. Ini Subbin ni adalah satu kelebihan kepada kita. Sebab apa? Sebab dulu kalau katakan kita menung saja, kita tak ada apa-apa lah, kita buatlah kerja kita apa yang kita nak kan. Ada yang muka monyok je. Ada satu kawan saya tu duduk Prima saja. Saya bawa dia sana sini monyok je. Saya tanya kenapa? SLP float kan. Tapi sekarang dia dah senyum sebab apa? Walau dia tengah float LP, tetap bagi profit pada dia daripada Subbin tu. Dia akan jual ikut layer tu. Macam saya contoh AVAX. AVAX ni memang tak payah sub kat sini, memang baru satu call saja. Memang AVAX naik daripada bawah, dia naik ke atas. Okey, ni kita fungsi kita punya. Jadi bila kita nak start trade, kita tak boleh tumpu pada satu je. Kalau kita tukar satu coin, kalau coin tu float, mungkin kita tak rugi. Cuma dari segi masa kan, better kita dapat bahagikan kepada mungkin 2 atau 3 coin pun dah cukup baik dah kalau lagi banyak lagi bagus, tapi banyak-banyak sangat di luar kemampuan saya lah kan. Cukup dah. Okey, kat sini start nak mula trade nak mula trade ni senang saja. Pertama sekali yang kita kena tahu, dia nak trade barang. Pertama sekali kita nak berniaga dengan barang apa. Jadi kita tengok kat sini, kita dekat Huobi ataupun Binance, kita lebih kurang hampir 70 coin yang kita boleh berdagang hampir 70 coin yang kita boleh berdagang. Maksudnya kita nak berdagang dekat mana? Kita nak berdagang dekat coin apa? Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena ada pemilihan coin. Saya tak nak letak secara terlampau dia panggil mendalam atau sangat dia punya cara untuk dapatkan coin-coin, tapi dari asas sajalah. Sebab kelas ni memang kelas, kalau kita cerita detail pening pula kan. Okey, kalau nak tengok coin senang saja, kita pergi dekat CAT dekat market bahagian bawah ni. Kepada yang baru, dia tengok kat sini. Senang saja, pergi dekat market bahagian bawah. Dia tekan market, dia ada coin kat dia. Akan ada banyak coin dalam dalam Binance. Jadi boleh pilih mana satu coin kita nak. Contoh hari ni saya pilih satu coin, nama coin tadi ada orang tanya saya tadi petang tadi ada satu orang daripada Yan Kedah tanya, boleh tak saya beli atau dot. Dia kata, saya cakap tak ada masalah you nak beli kan, tapi tengok dululah volatility dia macam mana. Jadi kita komen tentang ni. Okay. Kita nak beli coin, kita kena tengok dulu volatility dia. Maksudnya kita tak boleh tengok frame dalam tempoh kecil sahaja. Contoh sekarang kita tengok dalam tempoh 15 minit tanya 15 minit, 1 jam, 4 jam, satu hari ni apa dia? Adakah perbezaan? Contohnya dia tanya saya, adakah daripada tepi ni ke tepi ni, dia kata 15 minit tu kan. Jadi banyak pertanyaan yang ada. Sebenarnya 15 minit ni adalah setiap boleh.
perubahan setiap candle sebelah ni dia berjalan sebanyak 15 minit. Jadi itu kalau katakan satu, maksudnya perbezaan setiap candlestick ni 1 jam. Kalau katakan one day, maksudnya satu candlestick ni dia punya usia candlestick ni untuk perjalanan dia 1 hari. Okey. Jadi kita kena tengok untuk time frame yang kecil dulu, lepas tu yang besar sikit, besar sikit. Paling besar kita tengok duduk dekat mana harga dia. Bila kita beli dekat spot market, kita kena tahu harga dia adalah yang paling tinggi. Kan? Dia panggil all time high ke ataupun dia duduk yang paling rendah, kat mana dia duduk. Kan? Jadi kita kena tengok juga. Jadi macam contohnya ada ni, kalau untuk tempoh dalam beberapa bulan ni, dia duduk di tengah-tengah harga sekarang ni. Jadi harga ni kita cakapkan harga yang selamat, kata dia beli untuk satu tempoh yang panjang. Kalau kita untuk satu tempoh yang pendek, kita tengok dekat ni, harga dia tengah menurun. Jadi kalau katakan harga ni untuk trade, saya nasihatkan ini harga yang kurang membankan. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai volatility yang tinggi. Maksudnya apa tu? Dia tidak mempunyai keaktifan yang hanya menurun dan menaik sedikit sahaja. Contohnya macam tu. Dia menurun, lepas tu dia naik sikit saja. Dia turun, dia naik sikit. Jadi kenaikan dia tu adakah boleh menampak ataupun memberi pendapatan kepada kita? Sekurang-kurangnya kenaikan penurunan daripada atas sampai ke bawah kalau kita kira, sekurang-kurangnya 5%. Kalau 5%, kita boleh habis coin tu. Kalau lebih, lagi bagus sebab dia punya volatility yang tinggi. Sebab apa? Sebab bila kita bukan hold coin tu untuk satu tempoh yang panjang. Kalau hold kita tak ada masalah. Kita buat secara scalping, maksudnya kita ambil keuntungan yang kecil dalam satu tempoh yang singkat. Maksudnya waktu naik kita untung, lepas tu waktu kita beli sikit kan, lepas tu dia naik. Jadi itu yang kita boleh buat. Boleh buat income setiap minit, setiap jam dan setiap hari. Okey. Ini yang kita tahu coin yang kita nak pilih apa. Jadi kita carilah dekat sini. Itu cara nak pilih coin. Jadi kalau contohnya kita dah tahu apa coin yang kita nak dagangkan, kita terus pergi balik ke Royal. Jadi kita pergi Royal Q, kita nak pergi. Kita pergi dekat quantitative. Kat bahagian bawah. Bahagian bawah ni. Bentar bahagian sebelah kiri. Okey, dah. Okey ni bahagian bawah sini. Tekan situ. Jadi kita tengoklah, kita atas ni kita kalau kita pakai Binance kita di Huobi. Kalau Binance ikut kita punya exchange yang kita gunakan Okey. Jadi dekat sini kita dah ada coin yang kita nak tadi, kita carilah. Contohnya saya tadi saya dah cari, saya nak try trade coin. Semalam saya buat cake kan. Semalam saya buat Dogecoin. Ini hari saya nak Tron TRX. Okey, kita try TRX Tron Tengok kita try TRX pula. Okey. Okey, bila kita tekan, contohnya bila kita nak coin tu kita nak trade, kita tekan dekat coin tersebut. Tekan dan pergi dekat page kat sini untuk setting. Okey, ni page untuk setting. Apa perlu kita buat? Kita perlu setting dekat bahagian bahagian bawah ni ada trade setting tengok kat bawah ni trade setting Okey, tekan dekat trade setting tu. Okey. Jadi kita tekan dekat trade setting tu, dia akan bawa kita ke bahagian ni Okey. Yang ni setting asal robot saya tekan. Ini setting asal. Semua orang yang baru start memang setting ni, dia tak berubah. Ini setting asal. Kan? Jadi setting ni macam mana? Setting ni kalau katakan ramai orang cakap, kalau saya nak start setting ni, memang setting ni setting mahal kan. Tapi setting mahal ni dia setting selamat kan. Jadi fungsi dia nanti kita bagi tahu kemudian apa setting tu. Jadi setting ni dia ikut kehendak masing-masing. Dia orang setting macam mana kan. Jadi saya bagi tahu dekat sini cara nak beli. Cara nak beli coin tu, kita tekan dekat first buy in amount, nampak tak? Okey. Dekat sini berapa amount kita nak letak. Kita tukar nak letak $10 ke, $10 ke, $20, $30 ke, $40 ke, tak ada masalah Berapa dolar pun tak ada masalah. Saya pun dah tengok dulu. Sekarang ni dah tak ada orang main gila macam ni. Waktu mula-mula kita masuk dulu memang orang gila. Dia orang fikir martingale waktu tu.
Kan? Saya pernah tengok ada orang masuk 125, 125,000 dia start masuk. USDT tu. Itu waktu mula-mula saya join tu, saya pernah tengok ada orang masuk. Saya tak masuk lah, orang lain. Saya tengok dia setting, saya tengok dekat situ, terkejut saya. Kan? Jadi waktu tu semua masih jahil. Dia orang tak tahu. Kita ingat trade robot ni, kita ingat macam kita trade manual. Kita dah cari harga, kita dah rasa macam tu, kita beli. Kan? Jadi kita hentam saja. Kan? Rupanya trade untuk robot ni dia perlu ada pengurusan, dia perlu ada money management, pengurusan keuangan dia yang tepat. Kita buat kira-kira dah. Okey, kita nak start masuk macam ni, kita nak spare berapa. Macam bisnes lah. Kita masuk dalam perniagaan, siapa biasa perniagaan, duit yang dia ada tak semua dia hentam je. Kan? Mesti ada kena standby. Apa akan berlaku, apa kemudian yang macam ni. Jadi sama juga dengan ni. Dan kita kena ada satu sim untuk pengurusan keuangan kita. Jadi kita tak boleh masuk semua. Kita kena tengok bajet kita. Okey. Jadi dekat sini first in amount ni, ada orang tanya. Ini soalan yang paling mudah orang tanya saya. Saya kadang-kadang soalan ni kadang-kadang dia masuk Zoom. Dia tak masuk Zoom, tapi dia terus tanya dekat group. Kan? First entry tu nak masuk berapa? Jadi ini soalan pada saya, soalan ni kalau kata masuk Zoom kita tahu. Kan? Soalan tu mudah. First entry tu soalan yang tak semua orang, tak ada siapa menjawab. First entry adalah bergantung kepada you punya modal. Kan? Kalau saya cakap $10, you terasa hati pula sebab modal you $100,000. Dia ni kecilkan aku ke? Kan? Kemampuan aku ada $100,000, dia suruh masuk $10 pula. Kan? Tapi tiba-tiba kita cakap masuk je $100 satu ni. Tu dia cakap kita pergi dia. Ada $50 je suruh masuk $100. Jadi soalan tu memang soalan yang sukar dijawab. Jadi tu kita ikut kemampuan kita. Nanti kita dah tahu nak setting macam mana apa semua. Jadi kita tahu berapa amount yang kita nak letak dekat atas tu. Itu semua dia tidak tetap. Kita kena tengok macam mana sasaran kita, setting kita macam mana, baru kita tahu berapa nak masuk. Contohnya kalau kita nak sahkan sehari berapa persen kita punya keuntungan. Jadi ini yang main peranan market semua sekali. Jadi saya cuma cari ada asas saja. Berapa nak masuk terpulang pada kita, paling rendah $10, paling tinggi tak ada masalah you nak letak berapa pun. Okey. Jadi dekat bawah tu dia ada margin call limit. Margin call limit ni yang memainkan peranan kita punya setting. Setting kita ni dia banyak peranan. Salah satu dia margin call limit. Margin call limit ni apa? Yang ni kena ingat. Setting yang dibuat, dia panggil ni martingale call. Kalau katakan biasa trader dia panggil ni benda ni martingale call. Martingale call ni maksudnya kita bersedia sekiranya harga kita jatuh. Dia senang faham je tu. Kita bersedia sekiranya harga kita jatuh. Dia nak senang faham macam ni lah. Ini perumpamaan yang biasa kita dengar dulu pasal emas. Kalau katakan kita beli 1 gram, harga dia RM300. Contohnya. RM300. Kalau nak tinggal call ni. Kita beli emas, harga dia RM300 hari ni. Besok hari, harga emas turun. Daripada RM300 turun jadi RM150. Secara atas kertas, kita tengah rugi RM150. Tak dengar. Mungkin rosak. Jadi RM150. Jadi dia dah turun RM150. Dalam kertas kita rugi RM150. Jadi dekat sini robot akan secara automatik dia keluarkan lagi RM300. Dia beli 2 gram emas. Waktu tu harga rendah. Jadi bila dia 2 gram emas dengan RM300 dia dapat beli 2 gram emas lagi. Jadi dalam simpanan kita ada 300 gram emas. Jadi dalam simpanan kita ada 300 gram emas. Kan? Tak dengar. Kau pakai ni je. Pakai kau cakap ni je. Tak clear. Saya punya mic ni tak clear. Mic rosak. Sebab saya pakai ni. Jadi kalau pakai dia suara dia belakang.
Okey, ada punya ni sebentar. Sekejap. Okey. Maaf saya ada gangguan suara saya. Tapi tak apa, saya teruskan Okey. Okey, untuk saya fahamkan pasal mask. Okey, saya nak fahamkan pasal apa nama kita beli mask tadi material tadi kita dah beli 3 gram mask dengan harga 600. Start awal kita beli harga 300. Apabila emas naik kepada harga 220, kita jual, kita dapat 660. Jadi kita akan untung 60 ringgit. Jadi dekat situ kita tengok dia tak perlu naik lebih daripada 300 ringgit sebab harga asal kita beli 300 ringgit. Sama dengan kita punya trade di sini Kita trade di sini kan? Okey. Sama juga di sini kita tidak perlu naik kepada harga asal yang kita beli tadi untuk kita dapat untungan. Jadi apabila harga turun, martingale call ataupun margin call limit ni dia buat call, dia ada multiple, ada call drop, dia ada persen dia. Jadi dia akan buat pembelian, dia ikut dia punya kiraan, dia ikut dia punya sistem. Jadi kita masih boleh dapatkan keuntungan walaupun harga tengah jatuh Okay. Jadi dekat sini kalau kita dah set call limit ni, kita tekan ni. Ini dia punya pengiraan ataupun multiple buy in ratio belah kanan, margin call drop belah kiri. Dia yang mainkan peranan untuk kita punya setting ni, berapa banyak kita punya simpanan untuk modal kita kan adalah bergantung kepada 3 perkara ni. Pertama bergantung kepada multiple buy in ratio, iaitu kali gandaan berapa 2, 4, 8, 16, 30 ni. Ini gandaan berapa yang menentukan kita punya berapa banyak punya floating tu akan menurun daripada bila dia buat call saja, berapa banyak floating tu akan menurun kan, dan juga berapa banyak average price kalau kita tengok average price harga pegangan kita tu akan menurun daripada atas dia tarik ke bawah, berapa tinggi dia tarik ke bawah jadi kita nak tengok average tu macam harga emas tadi. Kalau mula-mula dia beli emas tadi, harga dia kena untung average price dia beli start 300. Dan sebabkan dia beli pada layer kedua pertama tadi yang dia 2 kali ganda tu kan, dia turun jadi berapa? Jadi 200 sebab modal dia kat 100, dia jadi 200. Jadi bila dia dapat 120, dia dah untung 60. Jadi itu dia tarik average price. Jadi lagi banyak kita punya gandaan lagi banyak dia dapat tarik kita punya harga tu turun multiple buy in ratio, margin call drop ni pun menentukan juga berapa kita punya masa Jadi dia bergabung dengan 3 perkara ni. Jangan tumpukan pada satu perkara saja. Banyak orang tumpukan kepada layer saja. Dia tak tumpukan kepada benda-benda lain. Benda ni dia 3 perkara ni berhubung kait. Pertama sekali multiple buy in ratio, yang kedua margin call drop, yang ketiga layer berapa banyak yang kita setting. 3 benda ni memang berkait rapat menurunkan kita punya average price. Yang penting pertahanan tu kita dapat tarik. Siapa nak kat sini tengok. Setiap kali kita beli setiap kali robot kita ada membuat call. Dia tunjuk ni. Kalau siapa pasal setiap kali robot kita ada buat call macam ni, saya call number of call kat belakang ni 1. Saya punya average price 719976. Kalau dia buat call ke average price ni akan turun. Mungkin akan jadi pada 69 ataupun 70 macam tu. Dia buat call yang ketiga, dia akan turun lagi. Call keempat, dia akan turun lagi. Yang ni yang kita nak sebenarnya. Yang ni kita nak apa? Apabila harga ni dapat turun ke bawah. Jadi maksudnya walaupun coin tu tengah lemah, dia tak perlu naik tinggi sangat. Macam kita tengok contoh kita tengok siapa yang pernah beli coin Doge beli 3-4 bulan lepas daripada $62 62 sen dia turun sekarang kepada 22 sen ke 24 sen itu kan. Tapi siapa yang yang tinggi dia akan survive daripada kejatuhan tu. Sebab apa? Mungkin dia akan jatuh daripada $62, dia akan jatuh kepada 62 sen, jatuh ke 55 sen dan dia akan naik kepada 57 sen. Dekat situ kita dapat
average price tu dia akan turun. Jadi daripada 52 sen turun ke 67. Bila dia naik balik, dia akan jual kat situ. Jadi dia buat pembelian baru kat situ. Jadi average price kita pada kosong martingale pada 57 sen. Nanti dia turun balik pada 50 sen, dia akan tarik, bila dia buat layer call tu, dia akan turun balik, tarik kita punya 50 sen tu, dia akan turun ke bawah, mungkin kepada 52 sen. Jadi kalau dia naik sikit, 53 sen, dia jual, dan dia beli balik, dan average price kita yang baru pada 53 sen tu, pada kosong martingale. Yang tu yang penting. Janganlah kita duduk dekat harga tu tapi kita punya martingale dah habis. Yang tu kita sakit. Tapi kalau kita masih ada martingale dekat harga tu, jadi dia akan tarik sikit, dia akan tarik. Bila dia kosong balik, bila ada layer call balik, dia buat call, dia akan tarik price tu ke bawah bersamaan dengan penurunan harga. Maksudnya layer call ni dia akan tarik kita punya average price tu apabila menurun. Maksudnya bila harga turun, tarik ke bawah. Jadi kita tidak perlu balik kepada harga asal yang kita beli tu. Tak adalah penat sangat menunggu. Pada siapa yang pernah di dalam kripto ni pada bulan 5, bulan 4 tu, dia orang penurunan harga pernah terjadi pada bulan 5 tu, kita panggil 19 bulan 5. Memang teruk sangat lepas raya seminggu tu. Kan? Tapi siapa yang ada buat persediaan yang baik, martingale ni memang dia orang selamat daripada arus. Okey. Jadi saya tunjuk tadi. Okey. Jadi ini dia main peranan pada 3 perkara ni. Jadi 3 perkara kena fikirkan dan anda boleh tentukan mana satu setting yang anda nak. Saya tak nak tunjuk, setting tu anda tentukan. Jadi saya bagi tahu ini peranan yang dia main. Dan apa pentingnya martingale dan apa pentingnya tujuan martingale ni untuk apa? Untuk tarikkan harga turun ke bawah. Jadi kita harap kadang-kadang bila kita tengok martingale ni, kita jangan nampak daripada satu sudut saja. Kadang-kadang bila dia tengok martingale, dia tak nampak dari segi subbin. Subbin ni kan, subbin ni nampak banyak sebab subbin ni boleh dapat income waktu float. Sebenarnya subbin ni diberi satu kelebihan kepada kita, maksudnya persediaan kepada kita. Andai kata kita punya setting tu dah di luar daripada kita punya kemampuan, jadi sementara nak tunggu harga tu datang balik kepada kemungkinan untuk kita dapat tutup harga, dapat tutup point tersebut, kan, kita dah rasa profit. Dia akan jual setiap layer berasingan. Sebelum ni tak. Sebelum ni bila dia jual habis, jadi kita kita cuma termenung sajalah sementara nak tunggu harga tu datang balik. Jadi ini penting. Jadi terpulang pada setting masing-masing. Saya tak nak tunjuk yang mana satu, saya tak nak cadangkan pada satu setting sebab setiap orang dia ada minat ataupun dia ada target masing-masing. Okey, take profit ratio ni apa? Okey, take profit ratio ni ni 1.3% ni, ini adalah TP kita. Dia boleh ubah, nak letak 1%, 1.1, 1.7, 1.8 ke 2% ke terpulang. Kan? Ini kita punya TP. Nanti dia sampai trigger tu dia akan jual dan kita dapat kita. Jadi earning callback. Earning callback ni apa? Kalau market dia takkan macam ni saja. Tiba-tiba dia macam tu. Kalau kita letak TP kita kat sini, kita rugilah yang ni. Patut dapat lagi. Kan? Tapi sebabkan ROIQ dia besar, dia akan naik terus yang paling tinggi. Bila dia turun 0.3 daripada kenaikan tertinggi, dia akan jual. Jadi kalau dia jual kat sini, jadi kita untung banyak sikit daripada 1.3% ni. Okey. Lepas tu kat sini kita untuk setting untuk setting tadi martingale kita boleh tukar juga dia punya TP untuk kita setiap martingale. Dan ini profit, take profit, callback ni sama juga untuk sini. Earning call martingale. Apabila kita dah setuju dengan trade yang kita buat ni, setting yang kita buat untuk trade ni, kita tekan apa? Save. Tekan save belah kanan atas. Bila tekan save dia bahagian ni, kita tekan terus start. Okey. Bila kita nak beli, kita ramai orang tak beli lagi. Tunggu mungkin dalam 10 saat, 5 saat ke, ikut bergantung kepada berapa jauh, berapa ramai orang coin tu, dia akan queue sikit. Jadi nak tengok bila dia dah beli, dekat sini ada dia berapa harga beli tadi, kan? Dekat sini dia ada
dalam bentuk coin tersebut lah kan. Kuantiti dia berapa dalam bentuk ada, sini price kita kan, harga yang kita semasa untuk average price ni maksudnya boleh langkau dia untuk dapatkan kita punya keuntungan kan. Nanti ni call lah martingale tu, kalau dia bila dia buat pembelian baru dia akan letak kat sini Okey, apa itu one shot button one shot ni apa guna dia? Ini berhubung kait dengan yang atas ni Okey, kalau saya tekan ni, yang atas tu dia jadi one. Kalau tekan ni cycle, yang atas tu jadi cycle. Jadi button one shot ni dah cycle ni. Kalau sekarang mode dia mode cycle Kalau siapa tengok ni mode dia mode cycle kat atas ni. Mode cycle Mode cycle ni, apabila coin tu dah untung dan dia buat belian, dia buat jualan dan dia beli balik coin yang sama Dia lepas tu dia beli balik. Dia jual, dia beli balik. Sampai kita tukar button tu jadi one shot. Okey, tengok dia jadi one shot kat ni. Bila one shot kat itu, itulah kalau dia tutup lah trade yang terakhir dengan coin tersebut Okey. Jadi button yang sebelah button sell. Button sell ni apa? Kita tahu kita jual automatik oleh robot tersebut sebab bila dia sampai dia punya trigger dia akan jual trigger profit tu Tapi dia jual secara manual sebenarnya kat sini. Kita tekan sell ni. Kita tekan sell ni boleh jual. Tapi kita kena ingat apabila kita tekan sell, kita jual secara manual, kita akan menanggung kalau waktu tengah float tu kita tanggung kerugian dia. Tapi kalau kita jual waktu tu tengah biru, kita akan dapat keuntungan daripada profit yang dia tunjukkan kat situ Okey. Dan juga kita ada button buy Buy ni replenish maksudnya kita boleh tambah duit dekat sini. Ada kita tambah untuk kita dapatkan untung ataupun kita tambah untuk cepatkan penutupan robot kita waktu kita tengah float 20%. Negatif. Dia nak kurangkan negatif ni berapa persen, dia tambah kat sini mungkin 20%, dia akan turun jadi 2%. Macam itulah. Ikut penambahan dia. Dia ada kira dia nanti. Okey. Strategi. Ini banyak ni. Kita nak letak house mode ni maksudnya daripada layer pertama sampai layer terakhir kita setting tu dia akan jual secara langsung sekaligus, maksudnya dia tak jual asing-asing. Kalau kita letak dia akan submit mode real time, dia akan jual layer seterusnya ke bawah, dia akan jual secara berasingan. Layer keempat dan kelima, satu hingga keempat saja dia jual secara sekaligus Okey. Submit mode yang tengah-tengah ni dia akan jual secara berasingan untuk layer ke-5 ke atas, tapi dia tak bagi profit terus kat situ sebab dia akan turunkan average price. Itu pilihan kita masing-masing. Dia ada 3 mode, kita nak mana satu itu terpulang pada kita. Okey, stop margin call ni. Okey, stop margin call ni apabila anda tengah trade, tiba ada tak nak jalankan ni. Okey, martingale cukup stop ni. Dia tak akan beli dah. Terpulang lah sebab kita nak pakai yang ni Okey, jadi apabila selesai tu kita tekan start, maksudnya dia dah trade, kita terus pergi kepada kita punya trade tadi, kita tengok dekat dan dia akan keluar lah berapa kita punya floating loss masa apa semua dia akan keluar dan kita boleh tengok dekat atas ni kita punya keuntungan harian kita. Selain daripada cara setting manual macam ni, kita paling senang kita trade copy trade copy trade senang saja. Yang ni mudah, copy kita ikut kat bawah ni, tekan button bawah button ni ada flying saucer ni. Tekan flying saucer ni. UFO ni kita tekan, kita ada 300 lebih kita boleh copy trade Okey, 300 lebih tempat yang kita boleh copy trade. Yang selalu biasa kita orang ni QQ Circle ni Okey, QQ Circle bagus. Kalau nak Malaysia dia ada AI Star Boss dia punya boss tu Datuk Red Datuk Riz pun bagus juga dia punya trade pun bagus. AI Star Boss tu dan juga QQ Circle. Cara dia senang, kita pergi dekat sini. Pergi dekat QQ Strategy ni, kita tekan kat situ. Tekan kat sini keluar ni semua coin dia. Jadi bila kita dah tuju kita mana coin kita bukan kita nak start nak buat copy trade dia, kita tekan synchronize strategy kat bawah dia.
ada pilihan kita nak berapa. First buy in amount $10 dulu ke, kan? Kita nak beli berapa coin. Okey, kita nak beli. Jadi dia akan beli 3 coin serentak. Kita terus tekan dia punya synchronize strategi ni. Tekan saja, nanti automatik dia akan beli dekat kita punya itulah. Dia akan beli dekat kita punya bahagian home kita tengok, dia akan keluarlah kita punya coin yang dibeli oleh copy trade tu. Kalau kita nak batalkan juga, contohnya kita tak nak lagi copy trade tu, kita pergi dekat button bawah belah kanan, bawah, kita pergi dekat my synchronize strategy ni. Okey. Dekat Huobi ataupun Binance yang kita trade, kita pilih. Kan? Jadi kita terus batalkan kat situ. Jadi automatik dia tak akan ikut dah setting ataupun copy trade yang kita ikut sebelum ni. Perkongsian yang saya buat untuk technical. Jadi kalau katakan ada yang nak bertanya lagi, ni boleh tanya dekat chat tu. Kan? Jadi saya minta maaf ni hari sebab mic problem sikit. Mungkin suara tak dengar apa. Mic dah pakai lama, mungkin rosak, saya pun tak dengar. Yang dengar orang, jadi lepas ni kalau tahu saya esok cari mic baru. Mic yang besar macam saudara King Money pakai. King Money dia punya mic memang terbaik. Saya boleh pakai macam dia. Kena serahkan balik kepada saudara AKAB. Saya tengok dia Puan Emilia. Puan Emilia saya rasa awak hari hujung minggu ni. Hujung minggu ni saya rasa dia jemput kita orang ke Sijakang. Boleh? Ya kot, saya rasa kerja tunjuk best lah. Okey lah. Tim kat sana diorang yang jemput. Tim bawah Puan Emilia lah kan? Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Tak apa, kita akan buat baik. Kita akan bantu. Okey, jadi saya serah balik pada one and only kalau katakan kita cakap dalam Royal Queue ni siapa tak. Saya jumpa leader tu, saya jumpa siapa saja Royal Queue. Semua kenal dia. Okey, ada pertanyaan ke apa? Tu ada pertanyaan daripada Yan Kedah. Sekejap. Saya okey. Saya tak okey, apa pertanyaan boleh Macam mana kalau kita one shot coin mana-mana, bila kita nak start balik nak tengok floating tu. Pak Din, macam mana kalau kita in short coin mana-mana? One shot. Okey. One shot. Okay. So bila kita nak start balik nak tengok floating tu. Okey, macam ni. Apabila kita one shot, itulah coin yang terakhir trade tersebut. Okey, apabila coin tu, bila kita tekan one shot, benda lain tak berubah. Kita punya average sama, kita punya floating loss sama, kita punya persen sama. Kan? Perbezaan akan bila dia tutup, dia tak akan beli. Bila dia tutup, itu terpulangkan kepada kita nak beli ke mana. Kita dah bebas lah, maksudnya kita bebas sebut. Jadi boleh tanya apa-apa lagi tak? Faham tak? Saya tanya daripada Cik Zawani. Okey, apa bagus tanya Zawani selalu berhubungan saya kat, tanya saya dekat WhatsApp apa semua. Jadi bagus. Saya orang yang nak tahu, nak ada perasaan ingin tahu, dia memang dia nak belajar. Okey, saya serah balik kepada Tuan Kamal, kan, orang yang berhak, saya serah kepada dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu boleh buat tanya, insya-Allah lah saya boleh kita kongsi kemudian. Okey, terima kasih Tuan Salihuddin. Minta maaf kerana ada gangguan teknikal, suara putus-putus kan. Tak apalah, itu biasalah kan. Okey, so hari ni anda dah tahu sebenarnya, mungkin anda yang pertama kali masuk dalam ruangan Zoom kita ni, dia jadi macam
Yelah, benda baru benda baru ni kita nak tangkap tu agak perlahan sikit, tapi tak mengapa kami daripada peringkat awal pun sama juga. Okey, anda patut macam beruntung lah beruntung sebab apa? Law ni dah ada banyak Zoom meeting dah ada banyak Zoom meeting disediakan oleh banyak tim leader. Okey, so kita ada recording juga dekat YouTube channel. Okey, bayangkan waktu kami mula-mula start dulu, memang tak ada apa-apa memang tak ada Tuan Saleh ke saya ke, kita tak pandai nak pilih coin, kita tak pandai nak buat setting, kita tak pandai, semua kita tak pandai. Okey, so dekat sini saya nak kongsi sikit kalau cakap je pun tak guna juga kan, nak tengok juga. Saya pun tak pandai trading dan saya pun modal kecil Okey, saya modal kecil, saya nak tunjuk akaun saya bukan nak menunjuk Okey, sebab apa kalau saya tunjuk pun macam tak ada mana pun, sebab apa tak banyak sangat untungnya kan. Okey. Alright. Jadi kalau anda tengok dekat sini, okey. Ini akaun saya Akaun saya kalau anda tengok sini, saya punya expired. Tengok betul-betul Okey, saya baru di status V3, on the way nak ke V4 dan seterusnya V5, dan insyaAllah sebelum hujung tahun ni saya nak capai, kalau ikut kelayakan untuk capai V6 tu dah layak. Okey, cuma ada beberapa lagi technical plan yang kita kena buat untuk jayakan setiap individu untuk mencapai V6. Okey, so kalau anda tengok dekat saya punya dekat skrin tu saya punya trade record. Ini sebab apa? Sebab bila kita buat dalam spot trading ni, masing-masing ada trade record tersendiri. Okey. Dan untuk makluman anda, okey, suara saya putus-putus tak? Ada gangguan tak? Ada dengar situ gangguan tak? Okey. Okey kan? Okey, Clear. Clear. Asal ada bunyi macam kerek tu Clear. telefon aku. Okey, alright. Okey, jadi kat sini saya nak tunjukkan. Ini trade record saya Kalau anda tanya saya modal berapa? Cik Kamal modal berapa? Cakap pandai kan? Cakap macam berhenti jagung. Pandai sangat kan? Tapi saya modal $100 saja ya puan-puan dan tuan-tuan. Okey, dengan $100 pada 17 hari bulan 4, bulan puasa kelima. Saya ingat lagi Ini tarikh yang saya tak boleh lupakan sebab saya dapat peluang ni. Anda dapat peluang, kawan bagi link. Tapi saya ambil peluang ni, kawan tak bagi. Saya minta. Beza kan? Beza tak? Anda diberi link untuk bergabung di dalam RoyalQ, tapi saya bukan dibagi, saya meminta. Mana yang lebih bagus? Memberi ke meminta? Dua-dua bagus. Okay. Dua-dua bagus Okey, jadi rekod saya ni memang fail sebenarnya. Kalau bab-bab trading ni, bab-bab nak tengok graf ni, memang saya fail Tapi alhamdulillah, okey, hari pertama pada 17 hari bulan tu, kalau anda tengok rekod saya, kalau nak Tuan Saleh ni dia jarang kongsi dia punya profit overriding sebab dia lebih berlagak daripada saya. Okey, sebab apa? Dia punya trading dah lebih daripada saya. Tapi tak apa, bagus Walaupun Tuan Saleh dia masuk menggunakan link saya, okey, tidak bermakna Tuan Saleh tidak boleh dapat pendapatan lebih daripada saya. Itu kebaikannya dalam trading ni. Dia tak kira anda baru ke, anda lama ke, anda otai ke, anda Zulkasim ke, anda Wah ke, anda Bat Kamikaze ke, anda Tuan Mak Zain ke, anda Emilia ke, dia tak kira. Okey, kalau anda Rina ke, saya nak sebut semua, Zawani ke, kalau anda ada modal lebih, anda gunakan kalau tak pandai nak setting secara manual yang macam Tuan Saleh tunjukkan tadi, anda boleh gunakan hikmat. Hikmat pelanggan, iaitu copy trade. Copy trade maknanya kita copy apa yang trader settingkan. Itu yang kita panggil copy trade. Okey, tapi alhamdulillah dengan modal $100, okey, dengan modal $100, tapi saya dah dapat lebih kurang $810. Okey. Anda tunggu Saya berjanji dengan anda, bila capai $1,000 saja, saya akan salah seorang akan jadi trader di dalam RoyalQ ni, dan anda follow saja saya punya trade. Nak tak? Nak tak? Siapa yang boleh support? Kan? Okey. Nak ke nak? Dengar tak leh suara aku? Dengar tak suara?
InsyaAllah. Okey, alhamdulillah dah ada respon. Okey. Saya kalau tengok Puan Emilia tak respon, saya risau. Okey. Sebab apa? Sebab dia je yang buka video kan. Alright. Jadi saya nak tunggu. Okey, untuk jadi trader di dalam Royal Q ni, untuk jadi trader dalam Royal Q ni, okey, kita perlu capai kita punya pendapatan trade sebanyak $1,000 dan melebihi 100 transaction. Okey, dan saya berjanji, okey, kalau ada kelapangan, kalau ada rezeki, saya akan jadi lebih kurang, kalau tengok sekarang ni ada 330, lebih kurang 340 trader yang kita boleh copy trade. Saya nanti akan masukkan nama saya sebagai trader di dalam Royal Q ni dan anda boleh follow apa yang saya trade. Okey, copy trade ni memang popular. Okey, jadi dengan modal $100, okey, saya dah berjaya okey, robot ni dah membantu saya mendapat lebih kurang $810. Okey, modal $100 je mula-mula itu modal $100 dekat Binance, tapi sekarang saya dah mendapat keuntungan. Walaupun tak banyak, walaupun saya bukan background cryptocurrency, walaupun saya tak pandai tengok graf, walaupun saya tak pandai baca graf, walaupun saya tak tahu tengok market, walaupun saya tak kenal coin, walaupun macam-macam kelemahan yang saya ada. Tapi sekurang-kurangnya bila saya pasang financial app ni, okey, aplikasi kewangan ni yang boleh memberi pulangan kepada saya, jangan banyak. Kalau anda tengok tu banyaklah kan. Hari pertama dapat $14, $53, $88, $91. Masuk hari yang ketiga saya dah balik modal. Nampak tak? Anda nampak tak? Okey, 14.53. Okey. 3 hari pertama modal $100. 3 hari pertama saya dah balik modal. Yang lain tu untung. Nampak tak? Okey. Modal $100, 3 hari dah balik modal. Okey ke okey? Okey ke okey? Okey kan. Siapa cakap tak okey saya tak tahulah. Kalau modal anda besar, anda akan dapat lebih besar daripada saya Tuan Roslan Roslan Abrurani. Okey, pertama kali masuk. Okey sangat sebenarnya. Okey. Alright. Jadi hari ni financial app ni adalah boleh katakan mesti kena ada di setiap smartphone anda. Setiap smartphone anak-anak anda. Okey, buka akaun anak, letak $100, tradekan untuk dia. Biar itu jadi simpanan dia. Tak payah lagi tiap-tiap bulan, tak payah lagi tiap-tiap minggu kalau katalah anda belajar dekat luar negara. Okey, anda boleh bukakan akaun dia. Okey, letakkan $100, tradekan coin dia. Ini simpanan dia. Nampak tak? Kita buat simpanan untuk anak-anak kita menggunakan mata wang digital. Nampak tak? Okey. Tak perlu lagi nak bagi duit, tak perlu lagi nak bagi duit belanja, Kita trade untuk dia, kita trade untuk anak kita untuk simpanan masa depan dia. Okey. Tak payah banyak. Kalau modal $100, kalau kata 6 bulan dia dapat 3,387, boleh tak dia beli iPhone baru? Janganlah bagi pula dia beli iPhone baru kan. Okey. Jadi hari ni macam mana cara untuk memberi pendapatan kepada keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita, anda buka beberapa akaun. Okey. Mak Ye buka satu akaun, lepas tu buka untuk isteri satu akaun, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Buka 4 akaun ni. Jadi kalau orang yang beristeri 4 kan, tak perlu lagi nak bagi tiap-tiap hari nak bagi apa ni. Okey, anda tradekan untuk isteri pertama, isteri kedua, tapi anda kena adil. Kalau isteri pertama modal $1,000, isteri kedua pun mesti modal $1,000. Kena adil, kena fair. Anda tradekan. Lepas tu ambil copy trade yang sama. Jangan yang satu ni anda ambil dekat QQ Circle, yang satu isteri kedua ambil dekat AI Starboss, isteri ketiga guna copy trade Star Trader. Jangan. Kalau guna QQ Circle, semua guna QQ Circle. Jadi kawan-kawan yang beristeri 4 tak perlu lagi nak garu kepala, tak perlu lagi nak susah payah nak tanggung 4 orang isteri. Jadi anda bukakan akaun. Kenapa pula malam ni ada cerita pasal 4 isteri ya? Oh, Tuan Salih kata dia nak dia nak ada 4 akaun. Okey. Alright, 4 cawangan. Jadi kalau anda boleh buat 4 cawangan isteri, apa salahnya anda buat 4 akaun di bawah anda. Okey. Akaun pertama, akaun kedua, akaun ketiga, 4 isteri tu 4 ada akaun, letakkan modal. Kalau tak ada isteri 4, letak dekat anak-anak yang 4 orang tu. Buka akaun mereka, tradekan mereka. Jangan bagi tahu. Anda jangan bagi tahu. Abang Jamil pun 3. Nampak tak?
Ingatkan 3, rupanya 4. Abang Jamil. Oh, ini Bat ni. Si Bat. Kawan kita Bat daripada Permata Binjai. Okey, alright. Jadi ini Abang Mak Ye, ini rekod saya. Nak menguap tutup mulut. Okey. Alright. Jadi kalau kita tengok ni modal $100, 3 hari dah balik modal. Okey tak? Okey. Ini pendapatan waktu PKP waktu PKP pendapatan ini dia. 3,000. Dengar 3,387. Ini saya trade. Okey. Dan bila saya buat affiliate, affiliate ni apa pula? Kan? Bila saya buat affiliate, dengar Okey. Abang Mak Ye, kalau Royal Q ni bagus, saya nak tanya soalan kalau Royal Q ni bagus, ada tak keinginan hati anda yang tulus ikhlas untuk memberi peluang ni kepada kawan-kawan lain untuk dapat pendapatan yang sama? Ada tak terlintas dekat hati kita? Tuan Roslan, ada tak? Ada kan? Betul tak? Jadi ada terlintas. Kalau kita boleh dapat profit, kenapa tak nak bagi orang lain dapat profit? Betul tak? Bat kami kazi. Betul tak? Jadi saya nak kongsikan kat sini. Dah start strategi dah ni. Oh, dah start. Wah, nampak bagus Abang Mak Ye dah start strategi isteri untuk buka akaun bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Betul tak? Kan? Kalau buka akaun Royal tak apa, jangan buka cawangan isteri pula. Kan? Abang Mak Ye ni kalau ikut raut wajah dia tak boleh pegang duit banyak-banyak ni. Nanti dia buka cawangan lain pula kan. Okey. Okay. Alright. Tengok anda tengok dah nak habis dah sekarang ni pengakhir Okey. Kalau anda tengok sini, saya baru introduce 17 orang Okey, anda tengok sini saya baru introduce 17 orang kawan-kawan saya. Ni 17 orang. Abang Maya nampak ni 17 orang. Tapi daripada 17 orang, dia dah jadi nombor hari ni cantik lah Lin. 1616. 1616. Okey. Daripada 17 orang, dia dah pergi 1616 yang dah berdaftar. Yang belum daftar, bagus juga nombor yang belum daftar. 2001. Okey. Nampak tak? Yang belum aktifkan robot ada 2001. Okey. Yang dah aktif 1616. Jadi daripada 1616 ni, 1616 jangan terjunam. Okey. Alright. Jadi tengok Okey. Minta maaf Abang Ye. Bukan nak tunjuk ni, bukan nak tunjuk ni untuk bagi nak menunjuk, tidak sebenarnya. Tapi disebabkan Royal Q ni bila kita berkongsi bila kita berkongsi peluang yang kita ada, okey, inilah hasilnya. Okey. Saya aktifkan robot. Abang Maye tengok betul-betul. Saya aktifkan robot pada 17.94 $100 dan saya trading dengan $100. Okey, Abang Roslan nampak tak? Nampak. Okey, dengan modal 100. Nampak Dengan modal $100 sebenarnya saya dapat ni sikit. Ada orang dapat lagi banyak. Tuan Nizam Sahar terkumpul saya punya terkumpul 33,000, tak banyak. Tuan King Money pun dah dekat 40,000. Allego pun dah ada 20,000 lebih satu akaun. King Money ada 3 akaun kan, tapi bukan akaun isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga itu akaun dia sendiri Jadi alhamdulillah dengan modal $100 kita kongsikan peluang ni pada rakan-rakan kita. Okey. Alhamdulillah dah terkumpul lebih kurang 33,000 RM 33,000. Tadi trading dapat berapa? Trading modal $100 dapat 3,300. Dapat 3,000 jugalah Jadi dengan modal $100, nak tak nak, mahu tak mahu, ingin tak ingin, nak berjaya atau tak nak berjaya, alhamdulillah dapat 36,000. Okey? Okey tak? Okey. Modal $100. Modal $100 tak pandai nak trade. Okey? Kita kongsikan aja. Okey, kadang-kadang kita ni sebagai manusia, kadang-kadang kita jangan tamak sangat. Okey? Kita jangan tamak sangat. Bila dapat untung je kita saja nak untung seorang. Tak baik tau. Kan? No. Tak baik. Tak baik macam tu. Kalau nak untung biar semua kawan-kawan kita untung. Okey? Baik. Jadi bayangkan dengan modal yang sedikit tapi ada sedikit usaha. Okey? Usaha anda apa tau? Usaha anda kalau hari ni anda masuk dalam Zoom meeting, dah dapat informasi, dah seronok, jantung berdebar-debar,
Orang tamak selalu untung bang. Betul. Okey, orang tamak selalu untung. Nampak tak? Saya tak tamak. Peluang ni saya kongsikan pada rakan-rakan sebab apa? Biar sama-sama tamak. Kan? Okey. Alright, jadi dengan ini saya menyeru. Macam YB pula. Saya menyeru kepada anda semua, kalau anda masuk Zoom ni, anda boleh nilaikan. Anda sendiri boleh nilaikan. Jangan dengar cakap saya, jangan dengar cakap Alego, jangan dengar cakap Puan Amira. Okey, anda nilaikan sendiri. Anda ada fikiran, anda boleh berfikir benda ni boleh tak membantu anda sendiri untuk mendapat tak banyak pun, kalau katalah macam ni lah, Bad kami kasih. Kalau satu hari $10 okey tak? Kalau satu hari $10. Anda tengok dekat sini Anda tengok ini hari-hari Okey bang, okey. Ini pendapatan hari-hari. Nampak tak? Tak banyak, nampak tak? Tapi yang 13 hari bulan ni banyaklah. Kan? Ini pendapatan setiap hari. $46, $44, $59, $21, $35. Bukannya kata satu hari dapat sampai 10,000, tak. Tapi sekurang-kurangnya setiap hari ada $45 ni, $229 dekat $200. Hari-hari ada gaji. Nampak tak? Kalau kita bekerja, gaji cukup bulan. Tapi dalam bisnes, ini bukannya benda yang mustahil. Ini bukan benda yang kita tak pun yang ni. Abang Leh, nak tak pendapatan macam ni? Nak tak? Kalau nak, pertama, tak pandai tak apa. Tak tahu tak apa. Okey, kalau anda tak pandai, anda sama macam saya. Gangguan suara, kasih mute yang lain bos. Okey, sekejap. Kejap. Okey, kejap Oh, patutlah. Okey. Alright. Dah clear Tadi ada grek tu, ingat kan telefon saya. Saya penat saya beli Note 20 Ultra ni kan. Kalau ada gangguan saya hempas telefon ni kan. Okey. Alright. Jadi kat sini Abang Mak Leh, Abang Ayeh, Abang Yeh kan. Abang, nama betul apa bang? Cuba abang type sikit nama abang ni. Teruk benar saya, walaupun pendek LYEH, tapi saya rasa macam teruk sangat. Macam nak cakap India pula, teruk sangat nak menyebut nama abang. Okey. Leliah. Hanya nak yes. Okey. Alright. Jadi saya tak nak buang masa sebab apa? Sebab waktu tidak mengizinkan. Okey. Sekarang dah masuk 23 pukul 11 sebab restoran bawah hotel ni dia tutup pukul 12. Jadi izinkan kepada saya dan rakan saya iaitu Tuan Saleh untuk makan malam. Okey. Dah lah dekat rumah pun makan malam pukul 11. Dekat outstation ni pun nasib baiklah. Bawah restoran ni dia tutup pukul 12. Saya tanya tadi dekat akak tutup pukul 12. Jadi saya harap anda izinkan saya untuk mengundurkan diri. Minta maaf bukan kita tak nak bersembang panjang. InsyaAllah malam besok saya akan bersiaran langsung daripada Kuantan Pahang. Malam ni di Kuala Terengganu. Okey, malam semalam di Kota Baru. 2 hari lepas kami di Pulau Pinang. Okey, InsyaAllah malam besok kalau ada memang saya akan lapangkan waktu saya sebab saya punya jadual ni saya susun cantik-cantik supaya tidak terlepas Zoom meeting yang saya dah adakan selama 4 bulan tanpa henti. Abang Mak Ye, lepas 4 bulan saya buat tiap-tiap hari baru Abang Mak Ye masuk. Puan Emilia tu kalau anda scroll tengok ada Puan Emilia tu, dia dah masuk Zoom meeting ni selama 4 bulan berturut-turut tanpa henti. Dia rasa kalau 1 hari 2 hari tak masuk Zoom meeting ni badan rasa dedor macam rasa demam aja kan. Okey. Alright, jadi kalau tak apa, kalau anda berada di dalam jaringan WhatsApp tim saya, nanti akan anda dapat recording apa yang kita bincangkan pada malam ni. Okey, anda tak perlu risau. Okey, tak faham tak apa. Okey, tak pandai tak apa, tapi anda letak diri anda berada di landasan yang betul. Okey,
financial aplikasi ni, financial app ni adalah sangat penting untuk membantu kita menjana pendapatan. Kita bukan money game, kita bukan ada ROI, kita bukan tetapkan anda letak, kita bukan ada package. Kita bukannya ada package $100, $500, $1,000, $10,000, tak ada. Okey, kita bukan hantar duit pada syarikat, kita bukan hantar duit ke ahli go, kita bukan hantar duit dekat saya, bukan. Okey, ini adalah bisnes kita sendiri, kita buat money management kita sendiri. Tu dia ini belum masuk tajuk money management kan. Ini nampak tak? Bila duit dah banyak, macam mana kita nak manage? Itu penting juga. Nanti bila banyak duit boros. Nanti modal tak ke mana, untung tak ke mana, nanti anda salahkan. Ini semua budak hitam pakai baju biru ni yang buat aku jadi rugi. Kita tak nak macam tu. Okey, dan begitu juga kepada anda yang dah masuk $120. Dengar nasihat saya saya anggap anda sebagai adik-adik saya sebab saya dah 53, saya anggap anda sebagai adik-beradik saya dan hari ni saya nak bagi nasihat. Kalau dah aktifkan robot $120, rajin-rajinkan masuk Zoom untuk belajar, dapatkan informasi, dapat belajar. Okey, sebab tak rugi sebab saya adakan Zoom ni bukannya berbayar, percuma. Okey, akaun Zoom ni untuk pengetahuan anda bukan percuma. Akaun ni berbayar. Akaun Zoom ni bukan saya buat percuma yang percuma tu 40 minit macam Tuan Saleh punya akaun, percuma punya 40 minit. Kejap-kejap buat putus, kejap-kejap buat putus. Lepas tu dia nak belagak dengan saya, kan? So, ruangan Zoom meeting ni berbayar saya tak payah cakap berapa saya bayar 1 bulan, tapi sebenarnya ruangan Zoom meeting ni, aplikasi Zoom ni berbayar, bukan percuma. Tapi anda dengar kena bayar tak? Percuma. Ada kena bayar tak? Percuma. Dapatkan ilmu. Hari ni kali pertama anda masuk, anda tak menyertai Royal Q, tak apa. Hari kedua fahamkan lagi. Hari ketiga fahamkan lagi. Okey? Kalau dah faham, tak semestinya masuk. Nampak tak? Fair tak? Adil tak? Adil tak? Saya nak tanya, adil tak? Bila dah faham, tak semestinya anda masuk. Kan fair? Tapi kalau dah berdebar-debar hati tu, duk-dap kan. Macam kita dulu masa mula-mula bercinta kan. Rasa bila dapat kenal tu, rasa dapat kalau masa pertama kali dapat pegang tangan tu, hati rasa duk-dap. Kan? Gitu juga dengan bisnes. Okey. Jadi hari ni saya anggap anda sebagai saudara saya sendiri. Okey. InsyaAllah. Okey, sampai masa besok anda akan berjumpa dengan saya. Sebenarnya saya tahu ramai sangat nak bertemu dengan saya. Hari-hari tengok dekat online je. Tapi anda tengok kawan-kawan dekat Pulau Pinang yang masuk Zoom saya dah jumpa. Kawan-kawan yang masuk Zoom dekat Kelantan semalam saya dah jumpa. Hari ni, siang tadi, malam tadi, esok saya akan jumpa kawan-kawan yang masuk Zoom dekat Kuala Terengganu ni. Okey, besok malam yang masuk Zoom dekat Kuantan kita akan jumpa. Okey, begitu juga dengan sampai masalah orang Selatan dah tak sabar nak jumpa saya, padahal saya ni tak ada apa-apa, orang biasa je. Anda jangan jadikan saya ni idola sangat. Saya pun tak pandai macam ni. Mungkin anda lebih, sebab manusia ni dia ada masing-masing kelebihan, betul tak? Okey, bukannya saya ni sebab Superman tu pun bodoh pakai seluar dalam dekat luar. Nampak tak? Punya boleh terbang tapi pakai seluar dalam pun dekat luar. Kan? Mana nak tunjuk pandainya kan? Jadi hari ni tak ada siapa yang pandai, tak ada siapa yang hebat. Yang hebat semua Allah saja yang hebat ni. Kita ni insan kedil yang mencari rezeki, okey, yang memberi peluang perniagaan ni kepada orang lain. Itu saja, okey. Niat kami, okey, niat saya membuat Zoom tanpa henti ni tanpa henti. Anda bayangkan, kalau 4 bulan anda berjalan kaki tanpa henti, anda tahu tak sampai mana? 4 bulan anda berjalan kaki tanpa henti. Daripada Malaysia anda boleh sampai ke Mekah kalau 4 bulan berjalan tanpa henti. Bayangkan 4 bulan tanpa henti bukannya satu benda yang mudah. Banyak rintangan sebenarnya. Saya pun sebenarnya kalau anda nampak macam best saja kan bercakap, tapi banyak rintangan, banyak halangan, okey, banyak dugaan untuk saya majukan bisnes ni dan bukan untuk saya, untuk anda. Okey, jadi izinkan saya sekali lagi untuk berundur diri. Anda tengok dekat situ Tuan Alego ke muka dia pun dah pucat dah tu, dah lapar. Okey, jadi saya tak nak bercoloteh panjang. InsyaAllah malam besok anda doakan saya perjalanan saya ke Kuantan selamat. Okey, dan kita jumpa malam besok di Kuantan. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan bersiaran langsung daripada Johor Bahru. InsyaAllah. Kalau besok sampai saya stuck dekat Kuantan jumpa dengan kawan-kawan, jadi saya akan bersiaran langsung daripada Kuantan Pahang esok. Jadi saya sudahi
Dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya doakan anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda, okey? Dan jaga kesihatan, jaga SOP. Kalau tak ada penting anda tak perlu keluar. Kalau ada penting anda ni, okey? Anda bolehlah jalankan urusan-urusan seperti sedia kala. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir dalam ruangan Zoom meeting yang tak seberapa ni. Tapi inilah sebenarnya perjuangan kami untuk memberi informasi, untuk memberi maklumat kepada anda semua, biar kita sama-sama meraih pendapatan, biar kita sama-sama mendapat mencari rezeki yang halal. Okey. So saya sudahi dengan sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alias. Terima kasih Syekh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam alias. Waalaikumsalam. Okey. Aku salam. Thank you Kamal. Okey Rina. KL nampak daripada Sabah, terima kasih. Abang Okey, Otai, Abang. Abang Otai. Terima kasih. KL Alright. boleh nampak KL. Bila datang Apa dia? Sabah? KL boleh nak buat. Apa dia? KL? Ya, boleh nak buat. Dekat KL bila nak buat? Buat apa tu, Yep. Tuan Bat? Buat apa tu, Tuan Otai? Yap. Itulah jumpa. Oh, nak jumpa. Boleh. Nanti abang berada di dalam Zoom meeting ni, nanti saya akan bagi contact number. Okey, nanti kita boleh berjumpa. InsyaAllah. Jangan risau. Buat Okey. dalam masa ni Malaysia ni masih kosong lagi, market masih besar lagi. Okey, terima kasih ya Ken Boss. Terima kasih Abang Ben. Terima kasih King Money daripada V3 kita daripada Sabah. Terima kasih ya Tumpang Tahu, Tuan Mak Zani. Terima kasih Tuan Jeffrey. Terima kasih Zafra Hussain. Puan Zafra Hussain. Itu adik kepada Tuan Alego. Okay, welcome back. I'm proud of you. Okay, you come back. You come back to us. Okay. Cakap orang putih. Alright, okay. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Bersiaran langsung daripada Kuala Terengganu. Waalaikumsalam. Hai.